Assalamualaikum warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dapat kita berkumpul lagi pada malam ni. Tak maaf lewat sikit. Ada apa sebab lambat tadi okey, ada hal lain. Baik. Ala kulli hal, jadi kita dapat jumpa pada malam ni dan kita sambung insya-Allah kelas pengajian kita berkenaan dengan fusul fi usul tafsir. Yang mana kita kata dalam kelas ni kita cuba untuk memahami macam disebut oleh pengarang buku kita, macam mana Quran dahulu ditafsirkan dan macam mana kita menafsirkan Al-Quran. Macam dulu ditafsirkan Quran, macam mana kita pula mentafsirkan Al-Quran. Macam kita bincangkan itu, memang tajuk tafsir ni sangat-sangat penting sebenarnya dalam memahami, pasal dia berkaitan dengan memahami kalam Allah. Memang timbul tajuk lah dia bila kita sebut tafsir sebelum tadabbur. Ada orang bising kata apa dalil berkenaan dengan tafsir ni kena. Tanpa anda tahu kalimah tu apa, anda tak boleh praktiskan. Semua orang mengajar, bahkan kalau asatizah yang ikut jalan manhaj yang betul sekalipun, dia nak mengajarkan tadabbur Al-Quran, dia kena faham tafsir dulu. Basic dia adalah tafsir ni kita faham kalamullah, tadabbur ni kita praktiskan apa yang Allah Ta'ala firman kepada kita. Cuba praktiskan, itu bagi tadabbur. Tapi kalau anda kata anda tak tahu apa maksud kalimah berkenaan, pakai translation bahasa Melayu semata-mata untuk pakai mentadabbur Al-Quran, dan itu masalah sebenar. Kalau dia kata guru tadi yang mengajar tu, dia memang belajar tafsir, dan Alhamdulillah lah, kan dia tadabbur Al-Quran dengan mengikut tafsiran yang betul, maka tak apa. Tapi kalau dia kata dia bukan orang yang sepatutnya, maka zaman sekarang ni semua orang kan semua nak jadi ustaz, semua jadi ustazah. Kita kata tak ada masalah pun, cuma anda layakkan diri anda belajar dengan betul dan sampaikan ilmu yang benar. Adapun kalau anda kata orang tersebut dia nak tadabbur Quran sesuka hati dia, kan pegang Quran, aku rasa macam geng-geng lepak mafasid. Lepak mafasid, kan? Makosid lah benda je, mafasid lah. Ayya. Geng-geng tu kan, geng yang sesat tu. Dia ada simpan video dia yang full, simpan Ustaz Asri Sobri. Dia ada semua video geng-geng tu punya perhimpunan kan. Dia dengar semua sekali. Ustaz Sobri. Jadi saya tak pernah simpan, tak tengok pun. Tapi saya adalah tengok klip-klip dia. Aku rasa kan ayat ni dia baca ayat Quran betul. Ayat ni kan aku rasa. Ni masalah dia. Ni mafasid lah. Okey. Jadi kena dengan tajuk kita pada hari ni, iaitu persoalan. Dan tajuk masalah tafsir bil-ra'yi ni, pengarang buku kita didatangkan persoalan-persoalan. Persoalan pertama itu dia bincangkan berkenaan dengan masalah ada khilaf tak tentang keharusan tafsir dengan pendapat. Dia kata sebenarnya tak ada pun khilaf, tapi masalahnya diorang tak differentiatekan pendapat yang terpuji atau tercela. Kalau terpuji tak apa, kan, itu dengan ilmu dan benar, maka tak apa. Tapi kalau dia kata dengan pendapat semata-mata tanpa merujuk kepada apa yang dinyatakan, difahami oleh diajar oleh Nabi SAW, difahami oleh salaf, dia masalah lah. Yang kedua yang kita ambil minggu lepas adalah apakah ilmu diperlukan oleh seorang orang yang menafsirkan dengan pendapat dia. Kita sebutkan bahawa dia kena ada ilmu pertama sekali. Macam kalau dia kata dia di kalangan orang yang Arab, dia kena ilmu bahasa Arab juga. Kena tahu keluasan kalimah-kalimah yang dia nak tafsirkan. Kalau dia kata dia tak ada, dia masalah. Dan kemudian dia kena ada ilmu selain bahasa Arab tu sendiri, dia kena ada ilmu-ilmu tambahan seperti nasakh mansukh, kan, mutlak muqayyad dan sebagainya, supaya dapat dipaham ayat tadi dengan betul, kan. Dan siapa datang lepas daripada para sahabat, maka para sahabat tu sendiri adalah rujuk sumber bagi tafsir mereka. Siapa datang lepas para tabi'in, maka kita, maka tabi'in juga adalah rujukan kita untuk tafsir. Balik pada asal dekatnya mereka dengan Nabi SAW punya zaman, dan hubungan mereka dengan para sahabat yang mempelajari Quran secara direct dengan Nabi SAW,
Itu menyebabkan kita boleh tidak kena tengok mereka. Okey, baik. So hari ni insya-Allah kita masuk persoalan ketiga. Mas'alatun, persoalan. Hal li tafsiril madhmumi haddun yu'rafu bihi. Adakah untuk tafsir yang tercela ni, yang kita kata yang terpuji tak apa, soalan tercela. Okey, ada tak batasan yang dikenali dengannya? Apa dia punya batasan? Macam tu kita macam hari tu kan apa soalan Abu Talha tanya kan apa? Macam dia tak tahu tadabbur tu ikut sunnah ke tidak kan. Tapi saya kata tak ada garis panduan batasan khas. Ya itulah. So balik pada asas saya jumpa orang yang memang belajar tadabbur dengan ustaz sunnah tapi last sekali tak solat. Ini realiti yang berlaku. Dia fikir sendiri, dia nak faham sendiri sebagainya. Last sekali dia kata dia bebas kan untuk faham Quran macam cara masing-masing. Last sekali tinggalkan solat. Itu yang berlaku sebab tu kenapa kita kata tak ada batasan khas lah. Kalau kita kata ustaz yang sunnah ajar tak apa, ustaz tak sunnah ajar tak boleh, tak sama je sebenarnya. Dia balik pada asal masalah pemikiran dia macam mana, apa ideologi dalam kepala dia ada. Sebab tu kat sini kita akan bincangkan adakah untuk tafsir yang tercela ada batasan yang dikenali dengannya. Dia kata innaka fi hadhil mas'alati amama tafasiri kasiratin. Engkau, dia kata, di hadapan masalah ini, persoalan ni, engkau dalam persoalan ini di hadapan tafsir-tafsir yang sangat banyak. Yahki mufassirun dhammaha ka tafsir Mu'tazilati, yang para ahli-ahli tafsir sendiri menukilkan atau menceritakan celaan terhadapnya seperti tafsir golongan Mu'tazilah yang gunakan akal, tak gunakan nas. Datang hadis Nabi pun dia boleh tolak, reject. Alasan dia kerana tak betul dengan akal. Ini masalah yang kadang-kadang pada Asy'ariyah yang mutaakhirin pun terikut sama. Dia jadikan akal sebagai batasan, bukannya dalil sebagai ikutan. Maka dia kata akal dia tak boleh terima, dia tolak dalil. Dia tolak dalil, selamba je. Ini yang berlaku lah. Warrafidhati, demikian juga tafsir Rafidah. Itu golongan Rafidah ni Syiah lah. Di gelaran Rafidah ni diberikan oleh Zaid bin Ali Zainal Abidin bin Husain bin Ali bin Abi Talib. Zaid bin Ali bin Husain bin Ali bin Abi Talib. Dia cucu kepada Husain. Cucu pada Husain, nama dia Zaid. Dia yang berikan gelaran kepada Syiah dengan kalimah Rafidah. Okey. Rafidah maksud golongan enggan, menolak. Bahkan punca dia gelar mereka dengan sedemikian adalah kerana mereka tak nak ikut dia, tapi tuntut pada dia kalau nak dia mereka bersama dengan dia. Ni orang kufar orang kufar yang konon dia cakap cinta Rasulullah, cinta Ahlul Bait. Tapi bila mana Zaid bin Ali ajak mereka untuk bersama, dia kata cakap dulu tentang Abu Bakar dan Umar, yang benda kami nak dengar. Dia nak suruh maki Abu Bakar dan Umar. Tapi bila Zaid bin Ali bin Husain bin Ali bin Abi Talib tak cela, diorang tak nak ikut. Maka dia pun datangkan ayat surah Al-Hashr ayat 8, ayat 9 dan juga ayat 10. Baca pada mereka. Ayat 8 berkenaan dengan orang-orang Muhajirin. Ayat 9 tentang orang Ansar. Ayat ke-10 tu dia kata kalau korang bukan Muhajirin, bukan Ansar, aku sumpah korang bukan nombor 10. Yang Allah nyatakan walladzina ja'u min ba'dihim, orang yang datang lepas Muhajirin dan Ansar, yaquluna rabbana ighfir lana, mereka kata wahai Tuhan kami, ampunkanlah untuk kami, wa ikhwanana allazina sabaquna bil iman, dan untuk saudara kami yang mendahului kami dalam beriman, wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu, yang kau jadikan hati kami kedengkian terhadap orang yang beriman. Rabbana innaka raufur rahim, wahai Tuhan engkau Maha Pengampun lagi Penyayang. Jadi kata idhabu fa antumur rafidah. Ni gelaran yang diberikan oleh Ahlul Bait kepada orang-orang yang konon cinta Ahlul Bait. Kena ingat gelaran Rafidah ni bukan datang daripada Imam Syafi'i, tak, datang daripada Zaid bin Ali bin Husain bin Ali bin Abi Talib. Itu sebab gelaran Rafidah datang. Kemudian Batiniyah. Yang Batiniyah ni golongan yang kata Quran ni ada zahir ada batin. Yang zahir cakap macam ni, batin masuk lain. Maka di kalangan mereka ni banyak yang contoh macam geng-geng lepat lah, leput dan sebagainya kan. Dia kalau kita dengar dia baca Al-Quran juga. Dia bagi Al-Quran translation, dia sebarkan, kemudian dia bawa maksud dia sendiri. Dia maksud dia sendiri. Ni panggil Batiniyah lah. Yang kat Malaysia ni sebenarnya banyak kumpulan-kumpulan dia yang pecah-pecah. Yang bertarikat ada, tak bertarikat pun ada. Semua sekali. Dia macam tarikat yang panggil Naqsyabandi Aliyah tu kan. Sebenarnya ada satu, try cari kalau jumpa. Saya ada simpan video daripada Al Jazeera. Diorang keluarkan satu video, diorang buat temu ramah dengan nak temu ramah Nazim Haqqani, pengasas tarikat tu.
Kawan tu kata mula tu dia nak bayar, minta bayaran. Kemudian tak nak jumpa. Kemudian bila nak jumpa boleh. Dia kata Syekh dah telefon Nabi SAW dan Nabi izinkan. Lepas tu dia minta duit. Lain sekali pihak Jazirah tak nak ambil lah. Memang ada video tu. Video tentang perbuatan orang menari, berzikir, menari, yang lompat dan sebagainya kan. Bahkan Hisham Kabani tu, yang penerus kepada Pak Mentua dia punya ajaran, dia adalah penasihat agama kepada Amerika Syarikat. Penasihat agama Amerika Syarikat. Ada video yang dia suruh Amerika Syarikat serang Afghanistan. Waktu mula sebelum Afghanistan diserang, dialah yang kononnya bawakan tajuk supaya Afghanistan diserang. So, dalamnya ada suicide bombers 10,000 dia kata. Nanti US lepas tu dengar cakap dia, US serang. Ni kita kata apa, orang-orang yang terlibat merosakkan Islam dari dalam. Tapi kita tiba-tiba kat Malaysia ambil dia sebagai idola. Wallahu a'lam apa jadi. Baik. Soalan ini batiniah lah. Batiniah ni dia memang bukan ajaran Islam lah. Bukan ajaran Islam. Dia sentiasa menterjemahkan Quran dengan cara tersendiri. Bahkan tidak sikit pun ada kaitan dengan Islam kadang-kadang. Macam apa Yasin kan, Kaha Al-Kadzab. Kan dia kata dia ni utusan Tuhan sebab apa? Yasin wal Quranil Hakim innaka sesungguhnya Kaha. Kita innaka sesungguhnya engkau kan. Ya hai Muhammad, benar-benar di kalangan para utusan. Datang dia innaka tu Kaha. Iyalah. Allah Allah. Ini batiniah lah. Quran ghaib lah dan sebagainya. Ini Quran batiniah. Dan selain mereka lah, memang kita kata dari segi sudut asas ni, memang ahli-ahli tafsir sendiri kadang-kadang mengingatkan tentang perkara ni, menegur dan juga menyebut tentang kewujudan orang macam ni pada zaman mereka. Dan hikayatu dhammi li hadhihi tafasir ta'ni annahum khalafu usulan muttafaqan ala sabatiha fi tafsir. Dan penceritaan celaan terhadap tafsir berkenaan, yang Syiah ke, Batiniah ke, Sufi ke apa sebagainya. Okey, dia sebenarnya bermaksud bahawa mereka tu, orang-orang ahli tafsir tadi yang dicela tafsiran mereka tu, mereka menyanggahi usul yang disepakati di atas ketetapan pada ketetapannya dalam tafsir. Mana ada usul yang disetujui ahli tafsir berkenaan perkara ini. Contoh macam kes asas pertama yang lebih tahu tentang Quran adalah Allah Taala lah. Bila Allah Taala tafsirkan, contoh macam apa? Siapakah alladzina an'amta alaihim? Yang kita baca siratal ladzina an'amta alaihim. Siapa mereka? Ikut pada pada firman Allah SWT, dekat situ tak nampak lah. So everybody start to terjemah. Ini terjemah wali-wali, ini terjemah sekian. Tiba-tiba dalam Quran Karim memang Allah Ta'ala sendiri terangkan. Yang dimaksudkan dengan alladzina an'amta alaihim tu disebut dalam surah An-Nisa ayat 69. Allah Ta'ala kata wa may yuti'ir rasul, maka siapa mentaati rasul, fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu alaihim, maka mereka itulah bersama golongan Allah Ta'ala kurniakan nikmat ke atas mereka, minan nabiyyin, di kalangan para nabi, was-siddiqin, para siddiqin, wasyuhada, para syuhada, was-salihin, orang-orang yang soleh, wa hasuna ulaika rafiqa, dan sebab mereka itulah sebagai teman. So, Allah Ta'ala sebut tak siapa alladzina an'amta alaihim? Ada, Allah Ta'ala sebut. So, bila Allah Ta'ala, bila dalam konteks ni macam ni, ada antar usul lah. Bila Allah Ta'ala kata Al-Qari'ah tu apa, kan Allah Ta'ala terangkan balik. Atau takwa, orang bertakwa. Yang banyak orang kadang dikata kita nak takwa kan. Takwa tu Allah Ta'ala sebut sifat orang bertakwa. Kalau surah Al-Baqarah ayat ketiga tu sebut dah. Sebutkan tentang sifat mereka. Ada kan alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Allah Ta'ala terangkan. So basically bila kita jumpa macam ni, kita tak boleh lari daripada apa yang Allah Ta'ala terangkan. Siapa orang bertakwa, siapa orang beriman, apa jalan keselamatan. Allah Ta'ala sini terangkan, kenapa orang nak lari? Tak boleh kita lari. Ini usul. Macam kita terang juga, lepas Allah Ta'ala sendiri, maka yang paling tahu tentang Quran juga adalah Nabi. Selepas Allah Ta'ala, maka Nabi lah lebih tahu. Sebab dia diutuskan untuk menjelaskan Quran. Ini usul yang tak boleh siapa-siapa lari sebenarnya. Jadi pada asasnya kumpulan yang tersesat ni, dia melanggar usul yang telah diketahui, disepakati dalam tafsir. Tapi benda ni macam kita katakan kurang mendapat perhatian, sebab orang kadang-kadang yalah, dalam praktis Al-Quran Karim ni, anda mungkin tak perlu tahu semua. Tak perlu tahu semua. Kan cukup dengan diajarkan. Macam bila ada orang luar datang jumpa Nabi SAW untuk masuk Islam, kan Nabi ajarkan mereka benda basic sahaja.
tanpa sebutkan. Satu yang kadang-kadang ada orang kata Nabi cakap tak ada dalil. Dia kata Nabi cakap tak ada dalil. Ustaz sibuk dalil. Nabi tu dalil. Sebab tu dia tak ada dalil, tak ada kata ya betul, Nabi itu sendiri adalah dalil. Takkan awak nak cari pula Nabi sabda apa? Nabi sabda telah bersabda Rasulullah SAW. Awak faham kan? Pelik betul. Ada orang fahamannya tu tak serius. Ni bukan melawak, memang saya jumpa orang macam ni. Dan dia tak faham betul-betul tentang usul. Bila Nabi SAW jelaskan Quran, penjelasan Nabi itulah yang nombor satu untuk dirujuk. Tak boleh kepada yang lain. Itu contoh usul-usul yang telah tetap. Okey, dia kata waqad asyara Syekh Islam Ibn Taimiyah, dia kata telah mengisyaratkan Syekh Islam Ibn Taimiyah rahimahullah fi faslil khilaf, dalam satu fasal dalam kitab beliau al-khilaful waqi'u, khilaf yang terjadi fi tafsiri min jihatil istidlal, khilaf yang terjadi dalam tafsir dari sudut pendalilan. Mana bila awak kata macam ni, pendapat awak tentang kalimah ni atau ayat ini, awak dapat mana? Itu istidlal lah. Kita dalilkan dengan apa untuk kita kata ayat ni maksud sekian. Yaumiddin tu adalah hari pembalasan. Sebab dalam Quran Allah tak sebut. Dalam ayat kan surah Al-Fatihah kita sebut kan. Kita baca, tapi dalam surah wa ma adraka ma yaumuddin kan. Wa ma adraka ma yaumuddin. Jap. Sekejap Ma yaumuddin. Okey, surah Infitar ayat yang ke-17. Allah terangkan berkenaan dengan Yaumuddin ni. Allah sebut dalam surah Infitar ayat ke-19 kan. Allah kata wa ma adraka ma yaumuddin. Apakah yang beri kamu tahu apa itu hari din, Yaumuddin. Kan? Thumma ma adraka yaumuddin. Apakah lagi boleh bagi tahu kamu apakah Yaumuddin? Allah kata yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'a. Hari di mana tidak boleh menguasai satu nyawa, satu jiwa akan jiwa lain. Wal amru yawma idzil lillah, dan urusan pada hari berkenaan semua kembali kepada Allah. Tak ada siapa yang ada kuasa, raja ke apa, tak ada. Hari itu ada hari di mana tak ada siapa ada penguasaan kepada siapa kecuali Allah Taala sahaja. So kadang datang dalam Quran Karim macam tu. Ya, ini benda yang dari segi kaedahnya tak boleh kita lari daripada pengertian berkenaan. Okey. Dia kata apa? Ibn Taimiyah disebut dalam fasal tersebut, asyara ila naw'aini yumkinu ja'luhuma sababan fil hukmi ala tafsiri ma bi annahu madhmumun. Dia kata beliau isyaratkan kepada dua bentuk, dua jenis yang mungkin dijadikan dua jenis ni pendalilan ni, dua jenis pendalilan yang boleh dijadikan kedua-duanya sebab dalam menghukum kata tafsir tertentu, tafsir tertentu bi annahu madhmum, dia tercela. Okey, apa dia pendalilan yang bentuk yang menyebabkan tafsir tercela? Pertama, al-awwalu man i'taqada ma'ani thumma arada hamla al-alfazil Quran 'alaiha. Okey, pertama sekali orang yang beriktikad satu makna, dia dah ada fahaman diri dia sendiri. Yang dia faham tentang akidah ke, tentang ibadah ke, tentang apa sekali. Dia ada iktikad tersendiri. Lalu dia bawa lafaz Quran tadi kepada apa yang dia nak. So basically sebab balik pada asal Quran ini bukan abah kita punya. Kan bapa tiri awak punya bukan. Quran ni daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka yang paling tahu tentang Al-Quran, dan bila Allah Taala nak kita buat, kita bukannya pergi terjemah sendiri. Tak boleh. Tapi ada orang dia ada dah idea dalam kepala dia, contoh macam geng Batiniah. Dia dah sibuk Nur Muhammad ni kan, geng-geng apa tarikat ni, dia sibuk Nur Muhammad. So bila dia dah ada satu sudut kefahaman. So apa saja tentang Al-Quran yang macam CP-CP kena dibawa ke jalan dia. Dia cari ayat tentang tarikat, tak wujud. Dia carilah mana-mana. Mana-mana jalan yang mana-mana ayat yang agak bunyi-bunyi sebiji sikit. Inilah ayat ni, ini ayat ni. Ini ayat yang sebenarnya menunjukkan tarikat tu ada.
So dia dah ada idea, tapi dia bawa ayat Quran, bawa ke sini. Ini cara kita kenal bentuk tercela. Balik pada asal, kita bukan faham Quran ikut cara kita, tapi kita faham Quran ikut cara yang Nabi tunjukkan. Apa Nabi ajar para sahabat ajar para tabi'in. Itu sudut asal. Dia kata, balik pada pendalilan tadi. So dia kata, wahaulai sinfan. Dan kumpulan yang bawa dalil lafaz Quran ni kepada apa dia nak. Dia ada i'tiqad, dia bawa lafaz Quran kepada apa dia nak. Dia ada dua jenis. Ada dua kumpulan pula. As-sinful awwalu, jenis yang pertama, man yaslub lafzal Qur'ani ma dalla alaihi wa urida bihi. Orang-orang yang mencabut daripada lafaz Quran apa ditunjukkan kepadanya oleh lafaz tadi dan apa dikehendaki dengannya. Apa dikehendaki dengan lafaz tersebut. So dia cabut maksud terus, dia buang. Pasal kes dia tak kena dengan apa dia nak. Ni kalau kita lihat Amr bin Ubaid. Amr bin Ubaid yang terkenal sebagai antara ketua Mu'tazilah. Pada zaman dia hidup dulu, dia pernah tak nak kalau boleh Quran tu dibaca dengan contoh macam apa ayat berkenaan dengan wa kallamallahu Musa taklima, wa kallamallahu Musa taklima, dan berkata-kata kepada Allah kepada Musa dengan kata-kata. So dia tak nak ayat ni bunyi kallamallahu. Dia nak tukar ayat tu kepada wa kallamallaha. Dia nak kalau boleh tukar. Sebab dia tahu kalau lafaz tu dibaca dengan wa kallamallahu Musa taklima, memang Allah Taala berkata-kata dengan Musa lah. Tadi orang kan kita dengar geng-geng ni bincang kata apa? Allah Taala berkata-kata tanpa huruf tanpa suara. Ini Mu'tazilah. Bukan Ahli Sunnah. Tanpa huruf tanpa suara. Kalau huruf bersuara maka dia makhluk. Ini bukan ajaran sunnah. Balik pada asal, kita tahu kalimah, tak tahu cara. Allah Taala berkata-kata yang kita, ya berkata-kata yang kita. Tanya amalan kita macam mana, Nabi tanya, Nabi terangkan akan berkata-kata Allah Taala yang kita nanti. Memanglah berkata-kata lah. Tapi kalau Allah Taala berkata-kata, tadi tak cakap, sekarang cakap, bahawa dia baharu. Bila baharu dia makhluk, maka tak boleh. Tak ada huruf, tak ada suara. Asas tak ada huruf, tak ada suara tadi sebenarnya bukan sebab kerana dalil Quran dan hadis. Ikut dalam Quran dan hadis, Nabi kata, Allah Ta'ala pun cerita pada kita perbualan dia dengan iblis, dengan para malaikat, dengan Adam. Kan ada berbicara. Datang orang kata, tahu tak? Kalam nafsi, dalam hati. Tu kata-kata dalam hati. Kan tak ada tak ada suara. Kan kita macam ustaz ni bila dah habis, kan dah datang lewat. Contohnya dalam hati kan. Tak cakap depan-depan. So orang kata kalam tu okey, aci. Sebab tak ada huruf, tak ada suara dia kata. Tapi kalam yang bertutur Allah Taala dengan para malaikat, dalam Quran sebut kan, kita ulang, kita perbualan tu Allah Taala rekodkan. Tanya iblis kenapa tak sujud pada Adam. Ya, tanya waktu sebut pada malaikat dia nak ciptakan khalifah di muka bumi, kan perbualan tu berlaku. Datang orang kata tak kalam nafsi. Kita pelik kan bila mana benda ni sorry jelas. Pasal balik pada asal, awak buang maksud tadi tak kena pun dengan ajaran Islam. Cuma kerana logik bahasa dia tu, kalau ikutkan tadi tak cakap, sekarang cakap. So kalau lah qadim, so bila dia cakap? Dia bincang pula bila cakap. La ilaha illallah syarikalah. Kalau cakap tadi tak cakap, tak, benda tu dah ada, dah cakap dah. Ini problem sebenar. Dia cabut daripada lafaz Quran apa ditunjukkan lafaz-lafaz berkenaan. Apa lafaz tunjuk kan, dia cabut. Sebab balik pada asal dia dah ada i'tiqad tersendiri. Okey. As-sinful tsani, yang ini kedua pula, man yahmilu lafzal Qur'ani ala ma lam yadul alaihi wa lam yurid bihi. Dia kata siapa yang membawakan lafaz Quran kepada apa tak ditunjukkan oleh lafaz berkenaan. Bahkan tidak dikendaki dengannya. Yang pertama tadi dia tarik makna. Dia buang makna. Baca. Tapi yang kedua ni pula dia kata dia bawa kepada lafaz Quran tadi maksud yang tak ada dalam tu. Yang first buang. Dia buang. Yang second one dia tambah. Seorang buang, seorang tambah. Okey. Dia kata hadzani sinfani. Dua jenis ini qad yakunu ma qasadu nafihi au itsbatihi minal ma'na batila. Dia kata dua jenis manusia ni barangkali dia kata boleh jadi apa mereka tujukan, mereka maksudkan penafiannya pada yang awal kan, atau isbatnya, mana yang dinafi, mana yang diisbat. Dia kata daripada makna-makna tadi memang dia memang jadi batil, boleh jadi batil. Fa yakunu khata'uhum fil dalil wal madlul.
Bila benda tu batil, maka dia salah daripada segi dalil tak ada, yang ditunjukkan pun tak ada, dua-dua sekali. Contoh macam kalau dia nakkan daripada istawa jadi istaula. Itu maksudnya dia bawakan lafaz tadi kepada maksud yang tak ada. Orang Arab tak pernah faham macam tu, dia letak. Kalau yang tadi macam kes macam yang Jahmiyah pula, Allah Ta'ala Sami' kan, Sami' mendengar, dia kata tak boleh, kena buang. Kalau kata Allah Ta'ala mendengar, tadi tak dengar, sekarang dengar. Atau dengar pakai alat apa? Dia start panjangkan soalan. Macam ayat ni lah. Sebelum diciptakan langit dan bumi, bukan langit dan bumi, sebelum diciptakan arash, Allah di mana? Soalan ni tak wujud. Sebab dalam hadis Nabi SAW, dalam Quran Karim datang sebut macam tu. Contoh macam dalam hadis yang diorang suka baca kan, kan Allah walam yakun syai'a. Dia baca tapi dia ambil lafaz yang Syiah punya. Dia tak ambil yang Bukhari punya, Muslim punya. Lafaz Bukhari, kan Allah walam yakun syai'a wa kana arshuhu 'alal ma'. Dahulunya hanya ada Allah kan, tak ada benda lain ketika itu, dan arashnya di atas air. Sebut siap-siap macam tu je. Ada orang tu jumpa saya dekat Perlis, dia kata dia rakam, dia kata ustaz nak tanya sikit, apakah makhluk pertama yang Allah ciptakan? Kalau tak sebutkan pada sebutan yang tulis tu qalam, lepas tu qalam, lepas tu arash ada awal lagi. Ikut pada hadis Nabi, ikut pada Quran, sebelum langit bumi diciptakan, arash dah ada. Nak pening kepala buat apa? Ayah apa? Dia punya ayah apa pula kan? Ni kena jaga sikit. Sebab benda tadi, soalan yang tak patut keluar. Macam ada orang kata, macam saya ingat kawan saya dulu, dia kata, mana kita tahu tanta dekat luar kan? Macam katakanlah Allah Ta'ala dengan makhluknya, kita ni makhluk Allah Ta'ala, lepas tu dekat sana ada Tuhan lain yang dengan makhluk dia sendiri. Sebenarnya Al-Quran dah bagi, walam yakul lahu kufuwan ahad. Tak ada yang setara, sekufu Allah Ta'ala siapa pun. Tak ada yang setara Allah Ta'ala. Basically, you cannot imagine something that macam tu. Tapi dalam kes geng-geng, ahli kalam, logik akal, dia panjangkanlah tajuk tadi. Benda tu soalan yang tak pernah muncul. Macam orang tu kata apa? Boleh tak Allah Ta'ala buat batu yang dia tak boleh angkat? Ni semua ni geng-geng ahli kalam punya kerja. Kadang-kadang soalan tak betul, soalan tu dah salah. Dia macam seorang tu kata, statement dia bunyi, Ahmad beranak tadi. Kawan dia tanya, hospital mana? Ahmad tak beranak, yang beranak bini dia. Faham tak? Soalan tak pernah betul. Daripada awal soalan tak wujud. There's no question macam tu sebenarnya. Tapi lah balik pada asal, dia orang nak main-main kan. Gunakan logik akal, mainkan possibility. Ayat tak mustahil. Macam kes lah, kes Yaqazah. Tak mustahil. Ayat tak mustahil lah keluar tu. Tak mustahil. Kan itu saya nak tanya soalan. Orang Hindu yang katakanlah dapat bayangan kata nampak Nabi, ada tak kebarangkalian tak mustahil? Geng-geng Jehovah Witness, yang geng apa mazhab baru Christianity, dia orang kata jumpa Muhammad, jumpa Musa, jumpa Isa. Dalam mimpi pengasas dia cakap jumpa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Soalan, kebarangkalian boleh tak boleh? Ikut kebarangkalian boleh je. Semua orang boleh mengaku. Tak mustahil. Ayat tak mustahil tu tidak apa? Tidak menjadi satu kemustahilan. Habislah yang tu Sami Siang pun jadi betul pula. Sebab apa? Tak mustahil. Soalan, tak mustahil kan? Pula pejam mata, buka mata. Sebab kali dia kata, tapi ni kafir. Zaman Nabi pun ada orang musyrikin dahulu sebelum masuk Islam, mimpi Nabi pun ada. Apa tak ada pula? Dia pun gagau. Jangan main-main. Kalau nak main-main buat benda bukan-bukan ni, saya lagi dahsyat buat. Ni kan kita nak tolak kan, dia tolak jauh sikit. Dia tolak habis-habis. Jangan kita bagi sikit-sikit, bagi sikit nanti dia patah balik. Bagi habis, tengok dia jawabnya dia. Takkan boleh sebenarnya. Ya, tak bagi sila. Ya memang. Ikutkan dulu Nur Huda Abdullah, ingat tak perenang negara? Dia bagi perenang negara yang perempuan tu, mak dia tak Islam. Kita tak tahu. Orang tak tahu ke? Perenang negara tak, bukan dia tak Islam. Tapi mak dia mimpi.
Dalam mimpi tu mak dia dengar orang tu kata bagi nama anak Nurul Huda. Dia bagi nama Nurul Huda Abdullah. Anak dia Cina, bukan Islam. Dia penenang negara tu, pakai spender. Tak, dia faham tau, dia bukan Islam. Tapi cerita dia mak mimpi. Yang ada penenang negara Nurul Huda Abdullah, abang tua abang tahu. Siapa tua dia tahu. Siapa muda tak tahu cerita. Kan? Siapa muda tak tahu cerita. Perenang. Actually mimpi juga. Sebab tu ya dia Cina bukan Islam. Dia Cina tak kisahlah. Di sini pun ada keturunan Cina. Cina tak kisah, dia bukan Islam. Family dia bukan Islam pun. Tapi nak ceritakan mak dia mimpi. Soalan, apakah ada tak kebarangkalian mimpi dia benar? Kebarangkalian. Ada je, semua orang cakap ada. Tak habis dunia ni tau. Tak mustahil boleh lihat Nabi. La haula wala quwata illa billah. Tak mustahil tu luas mana, besar mana. Kan nak kita buka pintu ni, mana nak stop dia, batasan dia. Sebab tu agama tak pernah dihujah dengan mimpi. Semua orang mimpi, nampak dia nampak. Kita tak nafikan apa nampak. Soalan nak clarify macam mana. Tu kepelikan. Cuma saya kadang-kadang benda ni bila bertekak dengan orang, saya ingat kawan-kawan saya dulu kat Yaman. Berapa orang? Saya Azwan tu sendiri. Ada seorang lagi. Dia bertekak dengan malam saya. Kenaan antara tajuk dia lah bab mimpi jumpa Nabi. Saya kata, masalah tak mustahil, saya tahu. Soalannya sekarang, macam mana awak kenal itu Nabi? Saya tanya itu je. Kita orang kat sana, kat universiti kita orang, pukul 11 malam dah tutup lampu. Member pergi bertekak dengan saya. Dia dalam bilik saya, dia bertekak. Lepas tu abang kita orang ni kan, dia umur dia tua. Tidur lah. Dia malam. Dia datang bilik bertekak dengan saya. Tapi in the end saya kata, tak ada. Saya kata, memang orang kata dalam kitab Syama'il ada. Soalan, berapa kadar bila kata kening bertaut? Berapa tebal awak nampak? Kulit putih kemerah-merahan. Awak kenal macam mana? Kan, putih kemerahan macam mana? Style macam mana? Style mana? Style Hindustan? Style mana? Mongolia? Mana? Itu pasal semua orang ada imaginasi tersendiri. Kalau orang nak tengok cerita Risalah tu, tengok bayangkan Umar Mukhtar ataupun apa? Nama? Apa? Anthony Quinn, apa nama kawan tu? Yang berlakon jadi Omar lah, jadi sekian. Awak akan keluar dia lah gambar dia. Tu problem kita tak boleh nak bentikan bayangan kita, tak ada contoh. Tak mustahil, saya setuju. Soalan siapa nak clarify? Dekat Korea Jesus lain, dia nampak lain. Nak cakap mana? Jesus sepet. Kecuali yang kena bedah, bedah usah mata. Serius, basic dia kalau nak faham sekarang ni, tak ada satu limit sebenarnya. Tapi benda tu punca dia adalah masalah pada kefahaman agama tadi, tambah benda bukan dibawa. Ataupun buang maksud yang ada. Apa maksudnya ada dibuang. Ataupun tambah, dia kata. Jadi Ibn Taymiyah kata kalau orang buat macam ni kan, apa mereka cuba dia orang cuba untuk nafi dari makna atau isbat makna yang tak ada dalam ayat tadi, maka dan dia kata boleh jadi batil, maka dia salah daripada dua sudut. Satu daripada dalil tak betul, dalil sumber dia tak ada, dan apa ditunjukkan pun tak betul. Mana pada ayat Quran yang dipilih itu pun tak kena, maksud Quran itu pun salah. Wa qad yakunu haqqan, tapi kadang boleh jadi betul juga. Cakap-cakap teka-teka betul. Itu tak pelik. Balik pada asal bab teka-teka ni boleh je. Sebab tu kenapa batasan yang dibuat oleh macam kata-kata Abu Bakar kan. Dia kata, langit mana nak payung aku, bumi nak tampung aku kalau aku cakap pada Quran benda aku tak tahu. Ibn Abbas ditanya berkenaan dengan sehari 50,000 tahun, sehari 1,000 tahun. Jadi dia kata macam Allah Ta'ala kata lah. Orang tu datang tanya dia balik, dia kata kenapa tak jawab? Dia kata, engkau dah cakap apa lagi? Dia kata, Allah Ta'ala sebut dah. So dia takkan pergi jauh daripada batasan apa yang ada dalam Quran. Faham tak? Jadi secara sudutnya mereka tak ada panggil apa, nak lari daripada situ. Tapi kadang-kadang ada benda-benda yang orang cakap-cakap macam betul. Macam betul kan? Macam betul juga maksud ni. Kan ayat kita tengok. Macam kena je. Kena je. Dia kata macam betul dan tepat. Alah kadang-kadang kita dengar lah macam hadis dhaif ke, bukan dhaif lah. Hadis maudhu'. Kadang hadis tak sahih. Hadis ni tak sahih tapi maksud dia betul. Ayat tu kadang keluar. Maksud dia benar.
Kadang tentang dunia, tentang kezuhudan, tentang sekian. Kadang-kadang macam kena, macam cantik je bunyi dia. Jadi bagi contoh. Dia kata bagi contoh. Baik. Jadi kalau ni kata orang tu, waqad yakunu haqqan. Mungkin barangkali dia betul. Dia betul. Apa dia teka tadi, betul. Maka fayakunu khata'uhum fid dalil la madlul. Maka dia salah pada apa? Pada dalil. Pada dalil, bukan pada pengertian. Pengertian betul. Apa ditunjukkan oleh ayat tadi, dia teka betul. Tapi dalil dia salah. Dalil salah sebab dia benda tadi tak ikut pada peraturan yang betul. Pasal dia, contohnya, masukkan kepada, asal dia, masukkan kepada ayat Quran apa yang bukan daripada ayat Quran punya maksud, ataupun tarik daripada Quran apa yang Quran maksudkan. Salah satu di antara dua tadi. Itu jadi kita kata kat sini, dia kata dua sudut. Okey. Dia kata wa hadzal qismu, bentuk kedua ni dia kata yang tabiqu ala tawaifa minal mubtadi'ati. Bentuk yang kedua, bentuk ni dia kata bahagian yang apa? Yang pertama ni iaitu apa yang ada i'tiqad, tapi dia baca Quran, dia bawa Quran pada i'tiqad dia. Kumpulan ni dia kata terjadi, dia kata kebiasaannya pada kumpulan daripada ahli bid'ah kal Jahmiyah, mengikut Jahm bin Safwan kan, yang dia nafi yang saya sebut tadi kan. Dia kata tak boleh kata Allah berkata-kata. Kalau kata Allah berkata-kata, maka dia ada huruf ada suara. Ada huruf suara, maka dia makhluk. Maka tak boleh. Allah tak berkata-kata. Allah tak penyayang. Allah tak melihat. Allah tak mendengar. Semua sekali dibuang. Sudut asal dia kata apa? Tanzih. Kita sucikan Allah daripada sifat makhluk. Walaupun Allah Ta'ala kata tak, wallahu sami'un basir kan, dia masih kata macam so macam mana ni kumpulan dia. Mu'tazilah tadilah cikir tadi kan, dia sentiasa gunakan akal. Asy'ariyah pun sama juga, terutama Asy'ariyah yang mutaakhirin, yang terdahulu, yang mutaqaddimin, dia ada bahagian tertentu yang dia macam tu terikut. Contoh macam kes apa kalam kalamullah tadi kan, itu terikut Mu'tazilah sikit. Apa tu dan juga Rafidah, Syiah, Wasufiyah dan golongan Sufi. Yang mana mereka kadang dalam kes ni, diorang akan kalau ayat Quran tu datang dengan maksud tu maksud, dia buang maksud tu sebab tak kena dengan i'tiqad dia. Ataupun ayat Quran tak datang dengan maksud dia nak, dia tambah. Maksud ni adalah ini maksud dia. Maksud ayat ni adalah ini, macam bab nur kan. Nabi Muhammad tu nur. Tahu tak dia rujuk kat mana? Ya ayuhan nas qad ja'akum burhanum min rabbikum. Qad ja'akum. Okey, ayat surah An-Nisa 174. Ni tengok boleh. Pasal kalau anda kata anda dengar dong kata Nur Muhammad tu ada kan. Dia pakai ni. An-Nisa ayat 174. Jangan dia buka ayat. Okey. So jadi maksud dia macam kita sebut sementara dia buka. Okey. Jadi yang kita sebut tadi, dia bawakan contoh Nur Muhammad dengan tak ada. Dalam hadis Nabi tak ada. Tak ada. Tapi dia cuba juga bawa ayat Quran tadi nak kata ini Nur ni Muhammad lah. Dia katakan ayat surah An-Nisa 174 tu yang bunyi dia sebentar dia buka. Okey, dah buka. Buka. Siapa rasa seronok tengok laptop saya punya ni kan, isi kandungan, kata masya-Allah tabarakallah. Jangan puji saja. Kan besok kata tumpah air. Dah kena dah dulu kan. Macam Nabi kata ain tu adalah hak. Serius kan. Tak, bukan cerita kat Yaman pun kena macam tu. Bawa pergi sampai kafe, malam pagi petang bawa pergi kafe, besok pagi mulalah. Ada je benda. Bukan virus. Tertendang air Rosel. 1 jug tertuang kat komputer. Betul-betul kan. Bangun tidur saya gelap komputer aku. Rupanya dah ni. Dah tertuang air. Macam mana? Okey, ayat 174 surah An-Nisa. Kalau jumpa geng-geng ni, inilah dia yang digunakan untuk kata inilah dalil bahawa Muhammad tu adalah nur. Ni ayat ni. Ya ayuhan nas, hai manusia, qad ja'akum burhanum mir rabbikum. Dia telah datang kepada kamu bukti dari Tuhan kamu.
Wa anzalna ilaikum nuram mubina. Dan turun kepada kamu cahaya yang nyata. Tak ada pun ayat ni kata Nur Muhammad sebenarnya pun. Bukalah tafsir. Mana pun tak jumpa. Yang peliknya ini bawa juga. Maksud ni dia kata ni Nur Muhammad lah. Pelik kan? Sedangkan benda tu merujuk kepada apa? Bukti yang Allah Ta'ala berikan. Bahkan memang ada apa disebut berkenaan dengan wahyu yang datang tu sebagai cahaya. Kalau Nabi sendiri pun digelar dengan semikian, bukan maksud Nabi tu cahaya. Dia keluarlah rambut Nabi tak ada bayang lah apa benda kan. Ini kisah tu sebab tu. Nampak tak dia punya idea tadi? Ayat tak ada kaitan pun. Jadi balik pada asal kan, benda macam ni yang kita kata dalam Al-Quran Karim, kalau kita perhatikan, sering berlaku tajuk kan, benda yang tak ada kaitan tapi dikatakan sedemikian. Sama ada dengan cara tu lah, pasal dia orang ada etikad, dia orang ada kepercayaan sendiri. So apa dia suka dia akan cakap, apa dia suka dia akan kata. Ya, ada satu contoh macam saya tengok seorang tu, dia kata dalil tarikat. Jap, saya jawab dah benda tu. Jap. Zikir tarikat, zikir Nabi tak ambil, zikir tarikat dia ambil. Saya ada cadangan kan, apa nanti apa siapa dapat anak geng-geng tu, dia patut namakan anak dia Abduhu. Abduhu. Betul. Nah, kalau dia kata semua sunnah, Abdu'ah ke? Kan. Okey. Dia ambil ayat surah Al-Anfal 24. Nah, ni memang ada video. Tapi kontroversial lah kalau saya tayang video dia. Pasal orang hantar kat saya. Al-Anfal 24. Video dia ada. Sekejap. Okey ni tahu tak dia kata ilmu hakikat tu ada sebab ayat ni. Surah Al-Anfal 24. Okey. Dia baca apa? Dia kata okey. 24 Dia kata apa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Okey. So, hanyalah orang-orang beriman itu orang-orang bila disebut nama Allah gemetar hati mereka. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu. Bila bertambah bila dibaca kepada mereka ayat-ayat Allah, tanda-tanda Allah, zadatuhum imana. Bertambah mereka iman. Wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Kata Tuhan mereka bertawakal. Siapa dia? Siapakah orang berkenaan? Alladzina yuqimuna as-salata. Dia adalah orang mendirikan salat. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dan daripada apa yang kami rezekikan mereka menginfakkan. Ulaika humul mu'minuna haqqan. Mereka itulah orang beriman yang hak. Ini hakikat. Ni ada ilmu hakikat dia kata. Tengok. Haqqan. Kita macam dia gunakan itu kalimah tu. Saya ingat pasal saya jawab. Saya kata perkataan haqqa sebenar-benar bukan merujuk kepada ilmu hakikat. Bahkan ia menjelaskan ciri-ciri bagi orang yang beriman dengan benar. Sebab banyak orang mengaku beriman tapi tak beramal. Sebab tu Allah Ta'ala sebutkan mereka mendirikan solat, mereka kami rezekikan mereka infak. Betul kan? Okey, maka Allah jelaskan ciri orang betul beriman, yakni mereka mesti disebut nama Allah, gemetar hatinya. Dibaca kepadanya ayat Allah, bertambah imannya. Mereka berserah diri kepada Allah, mereka dirikan solat, menginfakkan rezeki yang Allah Ta'ala kurniakan. So ada 5 sifat yang mereka kena ada baru dikatakan mukmin sebenar. Sekarang banyak orang kata beriman kan, amanah, semua cakap beriman. Orang munafik pun kata beriman, tapi dia tak ada apa? Amal. Tapi dia cakap, lepas tu kemudian dia bawa kedua, apa dia kata? Itu hadis lah. Okey, saya tumpu pada ayat tu dah, ayat saja. Dia boleh kata haqqa ni hakikat lah, ini ilmu hakikat. Kita buka tafsir, tak ada satu pun ulama kata ini dalil ilmu hakikat. Tapi ini nak tunjukkan macam mana tahu, ayat tu tak ada meaning yang dia nak. Dia pikulkan meaning apa yang dia suka. Pasal dia dah ada I'tiqad dia, ilmu hakikat tu mesti ada. So dia bawa lah, carilah benda macam ni. Yang tadi Ustaz sebutkan cahaya
Isyari dia panggil. Yang geng-geng sufi biasa pakai isyari. Dia bukan dia tak dapat benda tu dalil, tapi dia kata macam rasanya maksud ni macam kena dengan apa saya nak. Itulah. Maknanya isyarat-isyarat tu dia dapat melalui apa yang dia Ilham. Sebenarnya kan dia i'tiqad dia ada. Lepas tu dia cari ilham lah mana yang masuk. Tapi ini memang sesat gila lah. Kan ayat tak ada kaitan bertajuk tu. Pasal Allah Ta'ala terangkan sifat mereka 1, 2, 3, 4, 5. Orang-orang inilah beriman sebenar-benarnya. Itu maksud Allah Ta'ala katakan. Bukan orang ni orang ilmu hakikat. Orang ni orang beriman hakikat. Tentang mananya. Faham tak? Pelik jugalah macam mana kita pusing-pusing tak jumpa. Tapi macam dia kata panggil isyari. Tafsir isyari. Dia tak ada direct meaning tadi, tapi makna tu diilhamkan kepada dia. Lepas tu diorang memang suka kan ilham lah. Bagi diorang dapat ilham. Bila baca Al-Quran, ini yang panggil ilmu laduni. Ilmu yang tak dapat pada orang syariat. Orang hakikat je dapat. So dia baca lah ikut suka hati dia. Mana dia nak dia ambil. Sambil rasa bahawa betul. Ini cerita dia. Okay? Tapi kita sekarang macam kita kata, ini adalah bentuk yang panggil apa salah satu cara bagaimana kita kenal ajaran ataupun tafsiran tadi sebenarnya adalah salah, bahkan tercela. Sebab bila dia ambil ayat Quran kan, atau kalimah dalam Quran, lafaz Quran, dia buang maksud atau tambah maksud sebab dia dah ada i'tiqad sendiri. Sebab tu dia tak baca dengan cara betul. Kalau kita pula, kita ikut apa yang kita ni rujuk balik pada sumber. Kita bukan ikut kepercayaan kita. Ikut kepercayaan kita macam-macam benda kita ada dalam kepala kita. Contoh macam kes bila tengok pemimpin apa sesat ke, pemimpin jahat ke, apa makan harta benda orang ramai. Kita geram. Kita geram serius. Nyampah gila. Tengok muka pula, ilah Allah kan. Tetapi kita ada batasan daripada syariat. Walaupun kita geram tak suka, kita tengok salafus soleh buat apa. Apa para sahabat buat dengan pemimpin yang tak suka. Apa para tabi'in buat dengan pemimpin yang tak suka. Ada tak dia angkat tangan doa minta terbalik masuk longkang? Tak ada. Dekat sini yang kita kata kita ada idea tapi nak ukur macam mana. Saya tajuk konon katakanlah kita kata macam orang suka demonstrasi. Islam tak ada Islam tak ada demonstrasi. Demonstrasi jalanan tak ada dalam Islam. Tapi orang kata inilah cara kita melahirkan. Memang syubhah akan timbul. Kalau kita tak tukar dengan cara ni, nak tukar cara mana lagi? Kita tak beriman ke bahawa Allah Ta'ala yang mengangkat sesiapa, turunkan siapa. Kalau tak kata kulillahumma malikal mulk, katakan Muhammad, ya Allah kau raja segala kerajaan. Tu'til mulka man tasya', kau beri kerajaan siapa kau nak. Wa tanzi'ul mulka mimman tasya', kau cabut kerajaan siapa kau nak. Wa tu'izzu man tasya', kau muliakan siapa kau nak. Wa tudhillu man tasya', kau hina siapa kau nak. Biadikal khair, di tanganmu segala kebaikan. Innaka ala kulli syai'in qadir. Ayat tersebut sangat kuat untuk menghentikan kita jadi khawarij. Serius tak boleh. Kita menyampah mana pun, dia naik tu Allah Ta'ala bagi. Soalan nak jatuh ke dia syariah? Kalau negara demokrasi ni ada 5 tahun sekali lah. Kalau tuan-tuan percaya dengan demokrasi dengan pilihan raya, buatlah. Tapi kalau tak percaya dengan pilihan raya, tak buat pun tak apa. Basic dia, maksud dia benda ni berkaitan masalah tajuk jangan guna kekerasan untuk jatuhkan kerajaan. Itu tajuk asal. Menyampah mana pun, para sahabat tak pernah buat tunjuk perasaan. Itu contohlah. Kan, dekat sini kita nak fahamkan bila dalil datang, kita nak satu benda, kita ada i'tiqad, kita ada kepercayaan. Tapi bila mana datang nas bawa di opposite kepada kita suka atau kita nak, kita patut apa? Ikut nas lah. Janganlah ikut kepala kita. Tapi kumpulan yang kita sebut ni, diorang tak buat macam tu. Setiap kali datang nas, dia datang nas yang tak kena dengan apa diorang nak, diorang sama ada buang maksud yang ada dalam tu atau tambah maksud yang tak ada. Macam dari ayat Quran tadi kan, ulaika humul mu'minuna haqqan, mukmin yang sebenarnya, mukmin hakikat. Dia kata, kita macam mana kan? Itu pelik kan? Makna tu tak ada tapi dia masukkan ilmu hakikat. Ini mukmin ilmu hakikat. Macam laduni lah. Dia jadi kalau kita tahu dalam bahasa Arab, dia ada 3 kalimah. Lada, inda, ladun. Maksud dia dari sisi. Di sisi. From his side, from the side. Macam kata from our side, bila kata wa 'allamnahu min ladunna ilma, kami ajarkan dia dari sisi kami, from our side, a knowledge, ajar pada Khidir. Tapi Allah Ta'ala bukan sebut hanya ilmu je ada laduni, bahkan ada je rahmat laduni. Macam doa
doa Ashabul Kahfi kan. Dia kata apa? Dia kata jap. Atina min ladunka rahmatan. Atina min ladunka rahmatan. Kenapa tak cari rahmat laduni? Faham tak? Kalau logik kat situ, kalau awak cari ilmu laduni, kenapa tak cari rahmat laduni? Alhamdulillah, ana dapat rahmat laduni. Kan biasa-biasa. Tak biasa-biasa punya ni. Rahmat laduni. Kenapa awak cari ilmu laduni tak cari rahmat laduni? Sedangkan dua-dua tu ada. Sebenarnya kalimah lada indah ladun tu sama maksud. Dari sisi kami. Bukan maksud dia ada kena ilmu khas laduni. Nanti kan ada pula ilmu apa? Ilmu khas indi pula. Faham tak? Itu tiga kalimah tapi dia tak boleh terima. Sebab balik dia dah ada idea tau. Idea bahawa Khidir ni wali. Musa ni nabi. Khidir tahu, Musa tak tahu. Itu dia cari. Dia pusing lah. Pusing mana-mana pun. Macam seolah tak berguna kalau kita jumpa dalil pun. Tak ada nilai di sisi kumpulan ni sebenarnya. Tak ada nilai. Sebagi mereka, apa yang diorang percaya tu, itu dah betul, benar. Bahkan hakikat yang sebenar-benarnya. Unless kena tangkap masuk ASA sebagainya, baru dia mengaku. Saya salah, tak betul. Ya, saya silap. Baru dia cakap. Saya tak kena angkut, selagi itulah dia akan serius. Dia ikut sejarah, tengoklah Asy'ari Muhammad. Kan bila sebelum kena tangkap tu habis kan. Jangan main-main dia. Pengikut dia kata gila kau lawan Abuya. Tiba-tiba apa polis angkut. Habis. Habis dia punya power. Ayapin macam tu juga. Habis tak? Kena pecah tempat dia punya apa? Tempat dia punya teko lah apa benda tu kan. Lumpuh. After that dia lumpuh. Dia mati lumpuh. Ya kadang ada tu saya kadang fascinated dengan ada manusia yang dia kena kutuk mana pun dia kuat. Saya pelik. Ni pelik sikit. Sebab manusia lain kan, kena angkut dan sebagainya, tumbang. Tu Harun Mat Saad, aka Tuhan Harun. Kan? Kena angkut. Kan in the end ayat dia kan atas kursi roda. Lumpuh. Pasal tekanan bila orang dah muliakan sangat, satu hari orang hina, ini sangat berat. Sebab tu para anbiya, Allah tak jadikan mereka jiwa paling kuat. Dikatakan bodoh, dikatakan gila, dikatakan sekian kan. Kalau kita pindah rumah dah. Itu kena faham. Tapi kalau gang-gang ni kan, bukan para nabi, tapi tahan lasak. Saya terkejut. Kan, kutuk lah macam mana pun dia macam tu. Malu apa bosku kan. Dia ada dua je. Either A, memang dia tak ada malu. Nanti rasa macam, salah ke I buat ni? Contohnya kan, tu masalah. Sebab kalau dia kata manusia tak ada malu, dia takkan boleh buat. Dia takkan boleh tegak depan orang sambil dihina-hina dan diejek. Takkan boleh sebenarnya. Sebab sejarah membuktikan. Kan, sampai apa macam Asy'ari Muhammad pun lepas daripada keluar tu, dia lumpuh. Akhir hayat dia tak boleh cakap. Cuma video tu saya tak sempat simpan. Video yang dia berceramah, kononnya apa tu Umujah terjemahkan. Ada lagi? Ya, lepas tu Umujah kata, Abu Jah kata, lepas tu bagi balik mikrofon. Abu Jah kata, yang pengikut pun macam, kan, Abu Jah datang nasyid dulu. Serius. Sampai sekarang ada lagi orang pengikut-pengikut ni percaya Abu Jah akan datang balik. Yang apa, satu lagi apa? Kumpulan dekat ulangan. Yang apa ni apa Mahmud Al-Majzub. Atau Madrasah Nurul Iman. Yang nanti kalau buka dalam YouTube, type Zikir Rock. Nanti ada geng-geng pakai serban kan dekat surau lompat. Kumpulan dia yang telah diisytiharkan sesat di Kedah tahun 70-an, dia pindah ke Selangor pun diisytiharkan sesat oleh almarhum rahimahullah Datuk Ishak Bahrum. Isytiharkan sesat tapi masih lagi hidup. Ada lagi kat ulangan. Tapi dia mati dah. Ada berapa tahun dia mati. Pada pengikut-pengikut dia percaya tau bahawa pilihan raya ditentukan oleh dia. Diorang pergi datang. Itu sebab ingat tak tahun sekali tu bekas Perdana Menteri Malaysia Tun Allah Ahmad Badawi dengan Ketua Pembangkang Anwar Ibrahim, dia datang dekat situ. Duduk sebelah pasal dia habis tamat latihan berselawat sebanyak 1 juta kali
Kita selawat tiap hari pun tak kisah, tak cerita kat orang lah. Ni ada buat majlis pula. Saya dah sejak selawat sejuta kali. Tak, serius. Memang kalau video tu sampai sekarang ada lagi. Buka dari YouTube dah jumpa. Dia duduk diam, sebelah sini Pak Lah, sebelah sini Anwar Ibrahim. Bila saya tanya kenapa pada geng-geng politik ni kan, dia kata sebenarnya dia orang percaya dia ni penentu kepada siapa yang akan jadi menteri. Tapi alhamdulillah seorang pun yang dia jumpai tak jadi. Serius kan. Macam seorang dekat Kedah, Pak Sumit, Bukit pun sama juga. Kalau ikut logiknya siapa nak datang jumpa dia? Kan ikut ilmu dan sebagainya kan. Tak ada pun sangat. Tapi kenapa dia jumpa? Sebab dia ada idea. Ni lah orang yang akan boleh tentukan pilihan raya siapa menang. Tuan-tuan kena faham tau. Sebab tu geng-geng dia dah ada idea tadi. Bagi Al-Quran mana pun tak guna. Datang Al-Quran tadi kita tunjukkan pun itibak Rasul kan adalah mendapatkan cinta Allah Ta'ala. Pun langgar. Kan berkali-kali kita baca ayat tersebut kan, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni, ittabi' Muhammad kan, yuhibbukumullah, Tuhan cinta kamu, balas balik cinta. Tapi beramai orang yang dengan ayat nanti boleh bertukar balik. Tak nak. Dia masih dalam kepala dia ialah betul lah Al-Quran tu, tapi maksud dia lain dah. Sangat bahaya sebenarnya, tapi orang tak perasan. Okey, dia kata kat sini wa min amsalati khata'ihim, di antara contoh kesalahan mereka fi dalil madlul, dalam dalil dan dalam dalil itu sendiri dan juga apa dimaksudkan dengan dalil berkenaan. Ada apa? Ta'yidun nafi fi qaulihi ta'ala, sokongan penafian pada firman Allah Ta'ala dalam Quran, dalam surah Al-A'raf ayat 143, kisah Musa alaihissalam bila diminta kepada Allah Ta'ala untuk lihat Allah. Kau tak kata lan tarani, kau tak akan sekali lihat aku. Fi kisah Musa dan kisah Musa. Wa qad qala bihi Mu'tazilatu, dah berpendapat dengan pendapat ini Mu'tazilah. Wa dzalika li annahum i'taqadu qabla hadha an Allah la yura. So mereka dah ada i'tiqad asal Allah tak boleh dilihat pada mereka, sebab diorang gunakan kaedah akal makulatul ash, dia panggil apa kaedah penentuan kebenaran cara Aristotle. Dia ada sistem dia. Gunakan cara ni untuk nafikan mana Tuhan, mana bukan Tuhan kan. So dengan cara tersebut diorang dah ada idea Allah tak boleh lihat. Lepas tu ayat Allah tak bertempat, tidak di atas arash, semua tu sama aja. Sebab balik pada asal, kalau Allah Ta'ala boleh lihat, tajuk dia bertempat lah. Maka Nabi sujud bawah arash. Dia terjemah pula, kata arash bukan di situ, arash dalam hati. Arash Tuhanku dalam hatiku. Tu dah dengar apa? Mafi qalbi ghairullah tu. So dia bukan yang nak buat apa dalam ni. Allah yang dalam dia kata. Ni geng-geng batiniah guna macam tu. Orang tak perasan. Lepas tu bagi saya, kalau dia kata orang tu pakai kan sistem sifat 20 punya sistem yang pakai lawan untuk ilmu kalam tadi, banyak yang berakhir dengan wahdatul wujud. Sebab dia kata tak ada di mana-mana, tak bertempat, in the end everything, semuanya Allah. Dalam saya, dalam awak, dalam sekian. So tak ada. So cakap Allah Ta'ala tak bertempat. So kat ni semua, dalam semua. Kita tak ada. Jangan rasa ada diri. Jangan merasa ada diri. Lepas tu nak kena hangus masuk neraka, kau tak nak ada diri lah. Kan? Time cakap sedap. Time kena pukul dengan orang, kata apa sebab buat macam ni? Lah, tak ada diri kan. Diam-diam je lah. Pijak-pijak kan, kata. Kena pijak. Kenapa pijak saya? Awak pukul saya kenapa? Dah tak ada diri. Awak tak wujud. Ini semua lakonan semata-mata. Tidak pula. Tengok cincin gitu penuh. Cincin gitu penuh tangan cincin. Buat apa kalau dah tak ada? Awak pakai buat apa? Ini benda-benda yang dipanggilkan mengarut tau. Tak pernah diajar sedemikian oleh Islam. Tak ada diri. Jangan sampai terlihat adanya diri. Ayat tu keluar. Bodoh. Siapa ikut tu bodoh lah. Dia sini tahu cerita dia. Dia kalau kita jumpa kumpulan yang sesat ni kan, malam ni seronok kat pantai. Okey. Dia tahu, kalau sesat ni saya pernah jumpa seorang kat Perlis. Saya terangkan tajuk apa dah? Dia angkat tangan.
Dia kata, ustaz, aku seban lah selimpang dia. Tapi nampak macam geng-geng tu pasal rambut dia panjang. Okey, dia kata, ustaz, boleh tak kita kata sebenarnya iblis ni tinggi makrifat? Dia tak sujud pada Adam dan sebagainya sebab makrifat dia tinggi. Sepanang dah tabah. Saya kata, bang, kalau makrifat iblis ni tinggi, dia kenal Allah dengan sebenar-benar kenal, dia takkan lawan perintah Allah Ta'ala. Dia takut dengan Allah Ta'ala sepatutnya. Pasal Allah Ta'ala sebut dalam Quran apa? Pasal ada orang kata iblis alim. Tak, saya kata tak alim. So Allah Ta'ala sebut dalam Quran, innama yakhshallaha min ibadi al-ulama. Hanya takutkan Allah di kalangan hamba-hambanya para ulama. Siapa yang alim takut Allah, siapa tak alim tak takut Allah. So bila orang tu terikut yang sesat tadi kan, saya kata dia bodoh. Serius. Kadang-kadang kebanyakan mereka ni kadang nak shortcut. Time muda bergelumang dengan maksiat, bergelumang dengan perasuah dan sebagainya. Dah hujung-hujung hayat nak cepat ni. Kan, nak cepat. Kalau tidak kan nanti tak dan ni. Kita dalam masalah sempat atau tidak, bukan kerja kita. Kita suruh beramal, ikhlaskan diri. Berapa lama umur kita masih ada, itu kan kerja kita. Kita percaya Allah Ta'ala dah hantar kita untuk kebaikan. Dan kita buat saja. Ikhlaskan setiap amal yang kita buat. Maka itulah sebenarnya dituntut. Ini kadang-kadang, tak sempat bang. Kau tengok pakcik tu meninggal, ni meninggal. Aku dah 60 tahun ni, takkan sempat. Jadi cari shortcut. Dan shortcut tadi yang dia dapat. Yang saya bermula ikut ni shortcut. Nak cepat. Tak nak datang kelas. Kan? Kalau datang kelas kena marah dengan ustaz lagi kan. Datang lambat. Lepas tu datang kelas macam apa? Tahsin bacaan. Ustaz tegur. Kan? Bukan ma. dia ada lahjah dia. Kita sebut maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Ulang balik. 3-4 kali ulang. Jijik peluh. Tak datang kelas lepas tu. Tak basic macam tu. Semua nak cepat. Geng-geng yang ikut Imran Hussein kan. Yang ada risalah tu. Dia kan ada apa? Dia arrival yang dibina daripada ceramah Imran Hussein. Pun nak shortcut, ikut ISIS. Ikut geng militan. Nak cepat masuk syurga. Tak nak alami, datang hadir kelas, belajar satu persatu. Dan kalau Allah tentukan untuk kita mengalami peperangan dengan syarat yang ditentakkan oleh Islam, kita setujulah, tunggu je lah. Para sahabat Nabi dahulu pun memang sampai Nabi suruh baru diorang keluar. Bukan kita keluar sendiri tau. Dia tahu macam diorang ni agak macam semangat sangat kan. Tapi sebenarnya kadang-kadang ditakutkan dengan tajuk kiamat dan sebagainya. Dunia nak kiamat. So diorang pun start lah. Beli perisai lah. Nak pakai lawan Dajjal. Ni perisai. Jual beli kat Shopee. Macam-macam lah. Yang simpan beras lebih-lebih, kicap, bihun. Dia ingat daripada tahulah saya tak faham kenapa. Tapi saya cakap, dia bukan saya cerita lawak. Ada, saya tahu kumpulan-kumpulan ni buat. Dari ke hutan dan sebagainya, konon nak selamatkan iman. Solat pun tak betul lagi. Akidah pun tak ikut apa benda. Ini masalah sebenarnya. Itu memang itu tajuk dia. Dia tak nak belajar agama. Lepas tu dia bincang yang paling kelakar kan, titik bar tu. Saya sampai sekarang saya kata, kau biar benar kan, titik bar mana ada wujud zaman Nabi. Bar tak ada titik tau. Dia tunjuk ada tu kan yang Quran asal kan. Mana ada titik bar? Tak ada. Titik-titik bunyi tu, titik-titik huruf tu dibuat pada zaman antara 100 ke 170 Hijrah oleh Khalil bin Ahmad Al-Farahidi. Dia yang buat titik, buat baris untuk bagi orang ajam boleh baca Quran atau baca bahasa Arab. Kita pergi pantai, rahsia tu ada bar. Kan? Tak ada titik bar. Ada dalam perbualan cerita Wali Songo. Apa? Kancan apa benda tadi dia sebutlah diri dia. Tidak perlukan semua. Cuma perlukan titik bar sahaja. Aku macam apa hal pak cik ni kan? Mana tak nak ilmu yang luas-luas ni, tak mau, nak titik bar je. Jam lah. Kalau kita buka Quran Nasab bagi dia baca tengok. Bagi titik bang. Mana titik? Rahsia tak jumpa lah. Apa? Pasal semua mula dengan titik dia kata. Padahal zaman dulu punya keras tau. Dia punya khot tu memang khot kufi. Kan? Memang khot tu dia pasal dia gunakan batu dan sebagainya, memang sangat susah tulis. Keras, tak lembut. Khot kita tulis sekarang pakai nasakh. Khot salinan dipanggil. Kita salin daripada yang keras tadi jadi lembut. Dah ada alat tulis yang lembut. Kalau tak lu pakai tu garis-garis keras lah. Pelik-pelik. Itu kenapa? Okey. So jadi orang dah dengan iktikad Allah tak dilihat. Okey.
Fa'amidu ila al-Quran, mereka pergi pada Quran. Fastadallu bi ayatin la dalalata fiha ala madhhabihim. Mereka pergilah berdalilkan dengan ayat-ayat yang tiada petunjuk padanya terhadap mazhab mereka. Mislu hadhil ayat, macam ayat surah Al-A'raf tadi. Okey. Wa nafihim li ru'yati fi qoulihi ta'ala, dan mereka cubalah nafikan penafian mereka terhadap melihat dalam firman Allah Taala dalam surah Al-Qiyamah 23, ila rabbiha nadhirah, kan wujuhun yauma idzin nadhirah ila rabbiha nazirah. Wajah-wajah pada hari berkenaan bergembira kepada Tuhannya dia memandang. Allah Taala sebutkan. Maka Imam Syafi'i gunakan ayat tersebut untuk kata bahawa Allah Taala akan dilihat pada hari kiamat nanti. Wa dzalika li annahum ya'taqadu anna Allah la yura. Dia kata itu adalah kerana apa? Itu adalah kerana mereka nafikan ayat ini. Nafikan lihat dekat ayat ini. Itu kenapa? Kenapa mereka nafikan? Tadi tak ada maksud tersebut. Sebab lan dalam Quran bukan maksud lan selama-lamanya. Macam Allah Taala katakan apa pada tentang apa? Tentang Bani Israel kan. Allah katakan mereka ni dalam surah Al-Baqarah, ya. Ayat dia masal tak impikan walai yatamannahu abadan kan. Mereka takkan impikan kematian selama-lamanya. Lan. Allah Ta'ala gunakan lan. Dan Allah Ta'ala nyatakan apa? Walai yatamannahu abadan bima qaddamat aydihim wallahu alim bizzalimin. Okey. Okey. Dalam ayat ni, ayat 95. Okey, dia ayat sini, ayat dia start di awal. Allah Ta'ala nyatakan ayat 94. Ni kata pada Bani Israel Qul in kanas lakumud darul akhiratu indallah. Katakan Muhammad, kalau kamu semua ada negeri akhirat yang khas, yang khusus untuk kalian di sisi Allah Taala. Tak ada untuk orang lain. Tak ada untuk manusia lain. Min dunin nas. Fatamannaul mauta, impikanlah kematian. Impikanlah kematian. In kuntum shadiqin, kau semua adalah benar. Allah kata apa? Walai yatamannauhu abadan. Dan mereka takkan sekali-kali mengimpikannya selama-lamanya. Bima qaddamat aydihim, dengan apa dibuat oleh tangan-tangan mereka. Wallahu alimun bizzalimin. Okay, kalau ikut sini, mereka orang yang seperti Bani Israel tadi takkan impikan kematian selama-lamanya, betul. Tapi bila kita buka dalam surah An-Naba, surah Amma Yatasaalun, kan ayat terakhir surah tersebut, Allah Ta'ala nyatakan last ayat, yauma yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Hari kiamat adalah hari di mana berkata orang kafir, alangkah baiknya aku jadi tanah. Ataupun dalam ayat lain yang mereka cakap pada malaikat Malik, ya Maliku liyaqdi alaina rabbuk, hendaklah Tuhan kau matikan kami. Maksudnya di hari akhirat mereka impikan kematian. Di sini mereka tak impikan. So kalau kat sini kita faham bahawa penafian itu selama di dunia. Okey. Pasal bila tanya dia orang, ini macam mana nak faham ni? Ini kat akhirat lain. Kat sana nanti nampak dalam neraka dia nak matilah. Kat dunia tak. Kenapa kita tak faham yang sama untuk apa? Lihat tadi. Tak lihat di dunia. Tidak melihat di dunia, tapi akan lihat di hari akhirat. Apa masalah dia? Tapi kumpulan ni dia dah ada i'tiqad tadi. Maka mereka tak akan nak sekali-kali untuk faham sedemikian. Dia akan cuba buang juga maksud tersebut, ya. Kerana mereka beriktikad kan bahawa Allah Taala annallaha la yura, tak dilihat. Faharafu makna hadhil ayati lituwafiqa madhhabahum. Maka mereka selewengkan maksud wajah kepada Tuhan yang memandang ni, mereka alihkan maksud tadi untuk menepati ayat ni supaya menepati akan mazhab mereka. Sedangkan bukan itu pun dia ajar. Bahkan hadis Nabi, pasal dia tak tengok hadis. Bagi dia orang hadis ni, kalau hadis ni ahad, tak mutawatir, tak boleh jadi apa? Akidah. Tak boleh jadi akidah. Pasal hadis tak mutawatir. Dia akidah masih mutawatir. Ini biasalah dalam Asy'ariyah macam tu juga. Dia nak bincang benda ni, kalau hadis ahad jangan kata ada akidah. Pasal tak boleh dipercayai, pasal ada zonni. Yang ni qat'i, ini zonni. Kan dia pun buanglah. Sama aja.
So sebenarnya memang ayat Quran itu tak tunjuk itu. Kalau kata lan tadi, digunakan lan tadi, kita ada jawapan dalam Quran yang menunjukkan bahawa lan tadi bukan lil abad. Abad dunia je. Kalau lil abad sampai kiamat, tidak. Realitinya itu yang dinyatakan oleh Allah SWT. Dan bahkan para sahabat tanya kan, hal nara rabbana yaumil qiyamati, adakah kami akan lihat Tuhan kami pada hari kiamat nanti? Ini semua jelas, kita kata apa, bertentangan dengan apa yang mereka percaya. Okey. Kemudian dia kata wa qad kanat hadhihi tariqatu, dan telah jadilah jalan ni, cara mereka ni, okey, nafikan apa yang tak kena, tambah maksud pada apa yang kena dengan mazhab mereka pada ayat Quran. Dia menjadi sebab liwuluji kathir minal mubtadi'ati, untuk masuknya banyak di kalangan ahli bid'ah, kan rafidhati, seperti golongan rafidah dalam menerjemahkan ayat ni Aisyah, ayat ni Umar dan sebagainya. Ayat ni Abu Bakar, dia nak kan la taul uzza tu Abu Bakar dan Umar, dia buat suka hati dia lah kan, bagi apa dia nak, dia bawa lah ayat. Wal falasifati, dan ahli falsafah. Wal qaramitah, ni qaramitah satu cabang daripada geng-geng Syiah juga. Pun sama juga dengan golongan apa sekarang ni, diorang ada apa, memang entah dia ikut kumpulan ni, dia datang ke Yaman tau, ni Qaramitah ni, dia Sultan Buhra, dia ada ketua dia, dia duduk apa, dia banyak kepercayaan lah yang mengarut. Okey, yang mana dia kata masuk banyak kumpulan ni bab takwil, dalam bab pentakwilan Al-Quran, wa tahrifi nususil kalamillah subhanahu wa ta'ala, dan dalam penyelewengan nas-nas kalam Allah subhanahu wa ta'ala. Pasal dia dah buka satu pintu, masuklah kumpulan ni semua. Okey. Wa min amsilati, dan di antara contoh khata'ihim fid dalil la fi madlul wallahu a'lam. Nanti kita bincang. Kemudian ini yang kumpulan yang dalam yang pertama ni, maksud dia yang pada dalil dia tak betul, maksud dia betul, maksud dia macam best. Tapi dalil dia tak kena. Masih salah jugalah. Masih tidak kena. Cuma nanti kita akan bincangkan. Ni ada apa, tafsir sufi, tafsir Isyari sufi pada perkara ni. Okay, baik. Kabin sikit. Tak payah habis. Nanti kemudian. Okay, wallahu a'lam. Ada soalan? Terus? Abang kata, yang abang kirim mesej tu abang ke? Okey. Jamak untuk orang sakit yang ada adalah jamak dipanggil suwari. Jamak suwari tu maksud dia lewatkan Zuhur sampai akhir waktu Zuhur. Macam katalah Zuhur, katalah asar masuk pukul 4.30, 4.26 ke 4.36 ke, maka 4.30 tu baru solat Zuhur. Lepas tu kemudian ada solat asar. Habis solat tu, solat asar. Dia hujung waktu Zuhur, dia waktu asar. Ini Nabi pernah berikan kepada golongan wanita yang keluar darah manjang. Untuk kata dari awal waktu terus jamak tak ada. Untuk orang yang sakit tadi. Sebab tadi ada kemudahan lain. Yang ni solat dia hanya gerak badan saja, tak payah apa, berdiri duduk. Kan orang yang sakit tadi kan dia ada kemudahan lain. Dari segi pergerakan dia tidak dimestikan macam orang yang sihat. So dia solat duduk, bahkan solat mengarik baring, bahkan solat gerak kepala saja pun boleh. So tak timbul tajuk masalah jamak macam musafir atau hujan atau ketakutan, dan tidak juga ada untuk dia qasar. Solat dia adalah solat penuh. Cuma cara solat tadi dia akan duduklah dan sebagainya. Keadaan yang dia mampulah. Kalau baring terbaringlah. Tapi yang penting kena fahamkan masalah jamak sebelum yang sebelum waktu tu. Sebelum waktu tu saya tak faham. Adakah maksud dia, ada saya dengar orang kata maksud dia tak masuk waktu pun boleh solat. Tak, itu tak boleh. Maksud dia kalau dia kata Zuhur tak masuk lagi, dia tak boleh solat Zuhur. Saya faham, okey. Betul asal. Itu saya kata tadi. Dia bukan awal waktu, dia akhir waktu yang Nabi berikan kepada golongan sakit. Akhir waktu Zuhur, awal waktu asar. Yes. Itu yang ada. Bahkan tak ada qasar, tak ada jamak yang betul. Sebab tu memang kita dengar daripada para sahabat sendiri, macam Ibn Abbas, bila dia ceritakan tentang Nabi jamak ketika di Madinah, dia sebut bukan kerana takut, bukan kerana hujan.
Satu riwayat bukan kena takut, bukan kena musafir. So yang kita faham daripada hadis Ibn Abbas tu, takut hujan musafir sebab jamak. Cuma ada orang kata macam susah, masuk tak sekali. Ni masalah dia. Sebab kalau penangguhan solat itu bukan jamak. Tangguh solat sampai pasal COVID-19, kita ada perjalanan jalan terus kan, sampai rumah baru solat. Itu dipanggil penangguhan solat, bukan jamak pun. Tapi yang ini masalah jamak ni, masa nak tarik Zuhur masuk asar, asar masuk Zuhur. Bahkan dia boleh untuk tak solat Zuhur dulu, nanti kan ujung asar baru solat. Ini yang dibolehkan untuk mereka lah. Tapi pada asas yang kita nak bincangkan ni, macam kes orang sakit tadi, dia dah ada kemudahan dari segi pergerakan. Tidak perlu dah dia berdiri dan duduk sebagainya macam mana orang biasa. Boleh saja dia solat tadi dengan kepala saja. Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu je dia mampu. Boleh, tak ada hal. Tapi tidak ada qasar, tidak ada jamak. Kalau dia jamak, maksudnya dia hujung waktu dibersihkan semua sekali, kemudian Zuhur, kemudian waktu. Kemudian maghrib pula yang juga, akhir waktu maghrib, awal waktu isyak. Itu bentuk jamak yang Nabi beri pada wanita yang zaman Nabi air susah, zaman Nabi wanita nak keluar darah, nak bersihkan diri susah. Nabi bagi solution pada mereka macam tu. So kita kena follow macam tu lah. Walaupun ada orang kata kalau ada ini pun boleh juga. Itu atas pendapat saja. Ikut dalil tak ada. Okay, jelas? Okay, wallahu a'lam. Kita balik insya-Allah. Wassallallahu ala Muhammadin wa sallam, alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hmm.